Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Amir Al-Arif daripada SMK Tinggi Saint David hari ini akan mengajar murid-murid semua berkaitan dengan tajuk reka bentuk elektronik. Cikgu yakin murid-murid semua pasti tidak sabar untuk belajar tajuk ini. Mari sama-sama kita mulakan. Ops, sebelum itu, pernah tak murid-murid pergi ke pusat membeli belah? Di pusat membeli belah, terdapat sebuah pintu masuk besar yang dikawal secara automatik. Pintu tersebut akan terbuka sendiri apabila pelanggan melaluinya. Dan kemudian apabila pelanggan telah memasuki pusat membeli belah tersebut, pintu tersebut akan tertutup secara automatik. Bagus kan begitu murid-murid? Tetapi, pernah tak murid-murid terfikir, siapakah yang membuka pintu tersebut? Dan siapakah yang mengawal pintu tersebut sehingga pintu tersebut boleh terbuka dan tertutup secara automatik? Segala persoalan tersebut akan dijawab di dalam rakaman video ini. Okey murid-murid, jom kita bermula dengan mikro pengawal. Mikro pengawal adalah sebuah peranti kawalan yang terdapat di dalam satu chip. Pada mikro pengawal terdiri daripada yang pertama, unit pemprosesan pusat ataupun lebih dikenali dengan nama CPU, Random Access Memory ataupun lebih dikenali dengan nama RAM, Read Only Memory ataupun lebih dikenali dengan nama ROM, dan juga port input serta port output. Mikropengawal ini menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan ke dalamnya. Seperti contoh yang cikgu telah nyatakan sebentar tadi, pintu pusat membeli belah yang dikawal secara automatik adalah dikawal sepenuhnya oleh sebuah mikropengawal yang mudah yang telah diprogramkan ke dalamnya. Sebentar tadi kita telah belajar tentang maksud mikropengawal. Sekarang marilah kita belajar tentang maksud mikropemproses. Mikropemproses adalah peranti pemprosesan mikro yang terdapat di dalam satu chip. Peranti ini digunakan bersama-sama dengan chip sokongan, iaitu yang pertama adalah RAM, yang kedua adalah ROM, yang ketiga adalah input dan seterusnya adalah output. Chip sokongan ini dihubungkan dengan mikropemproses menggunakan sistem bus. Mikropemproses ini boleh didapati terutamanya di dalam sebuah komputer. Sebentar tadi, murid-murid telah mengetahui tentang mikropemproses. Kini kita beralih kepada bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Mikropengawal secara asasnya terdiri daripada 3 bahagian yang utama. Yang pertama adalah bahagian input, yang kedua adalah bahagian proses, dan yang ketiga adalah bahagian output. Setiap bahagian-bahagian ini mempunyai tugas masing-masing yang saling melengkapi supaya mikropengawal dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika terdapat satu bahagian yang bermasalah, maka sesebuah mikropengawal akan gagal dalam melaksanakan tugas yang diberi. Okey, semua murid-murid, sekarang cikgu akan huraikan apakah yang terdapat pada bahagian input. Bahagian input dalam mikropengawal akan menerima isyarat dan kemudian akan menghantar isyarat tersebut kepada CPU. Isyarat ini akan diterima daripada peranti input yang terdiri daripada 2 kategori yang utama. Yang pertama adalah peranti input digital dan yang kedua adalah peranti input analog. Peranti input digital akan menghantar isyarat dalam bentuk digital kepada CPU, manakala peranti input analog akan menghantar isyarat dalam bentuk analog kepada CPU. Mesti murid-murid ingin mengetahui apakah contoh-contoh peranti input digital dan peranti input analog. Peranti input digital adalah seperti switch tekan buka, switch tekan tutup, penderia pergerakan dan sebagainya. Manakala bagi peranti analog, ia adalah seperti peranti penderia cahaya, penderia suhu, penderia jarak dan sebagainya. Sebentar tadi, cikgu telah menerangkan bahagian input mikropengawal dan juga peranti input digital dan peranti input analog. Sekarang, marilah sama-sama kita meneruskan lagi sesi pembelajaran dengan bahagian proses. Bahagian proses mikropengawal adalah dilakukan oleh CPU. CPU akan melaksanakan aturcara yang telah disimpan pada ROM. Isyarat yang diterima dari peranti input akan diproses oleh CPU dan kemudiannya CPU akan menghantar isyarat tersebut ke bahagian output. Jika murid-murid semua perasan,
fungsi CPU adalah hampir sama dengan fungsi otak manusia. Tetapi Tuhan menjadikan otak manusia adalah berkali-kali lebih hebat berbanding dengan sebuah CPU kerana manusialah yang mencipta CPU. Maka dengan itu, cikgu menyeru kepada semua murid-murid, kita perlulah sentiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan gunakanlah segala nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebentar tadi, murid-murid telah selesai belajar tentang bahagian proses mikropengawal. Kini, marilah sama-sama kita belajar pula tentang bahagian output. Dalam erti kata mudah, bahagian output inilah yang melaksanakan segala kerja yang kita kehendaki. Isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk analog dan juga dalam bentuk digital. Peranti output akan melaksanakan tugas pada bahagian output. Peranti output yang menggunakan bekalan kuasa melebihi 5 volt memerlukan sokongan bekalan kuasa tambahan supaya ia boleh melaksanakan tugas dengan sempurna. Sebentar tadi, murid-murid semua telah belajar tentang bahagian output. Sekarang, marilah sama-sama kita belajar pula tentang peranti-peranti output yang menjalankan tugas pada bahagian output. Mari kita lihat contoh-contoh peranti output. Yang pertama ialah diod pemancar cahaya. Diod pemancar cahaya juga dikenali dengan nama LED. LED menggunakan bekalan kuasa yang kecil tetapi mampu memberikan cahaya yang terang serta menjimatkan tenaga. LED juga mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan penggunaan mentol biasa. Yang kedua adalah geganti. Geganti digunakan sebagai suis kawalan bagi lita berarus tinggi. Yang ketiga adalah motor arus terus ataupun lebih dikenali dengan nama motor DC. Motor DC kebiasaannya digunakan bersama pemandu motor atau motor driver supaya ia dapat berputar mengikut arah jam ataupun berputar mengikut arah lawan jam bergantung kepada isyarat yang telah dihantar oleh CPU. Yang keempat adalah pembas. Pembas menghasilkan bunyi yang nyaring dan sering digunakan sebagai penggera keselamatan. Pembas mempunyai kekutuban positif dan juga kekutuban negatif dan perlu disambungkan dengan betul sewaktu pemasangannya. Peranti output yang terakhir adalah lampu LED 12 volt. Lampu LED ini menggunakan gabungan beberapa buah LED supaya ia dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang. Seterusnya dalam bab ini, cikgu akan menerangkan kaedah untuk menulis pengaturcaraan mudah menggunakan aplikasi khas. Aplikasi khas yang cikgu gunakan adalah aplikasi Magnet Code M9. M9 merupakan aplikasi yang telah dikemas kini daripada M8 yang terdapat di dalam buku teks. Aplikasi ini boleh dimuat turun daripada aplikasi Google Play Store dan ia adalah secara percuma. Aplikasi ini berfungsi pada peranti yang menggunakan platform Android sahaja. Mari sama-sama kita saksikan tayangan video tersebut. Pada video ini, cikgu akan menghasilkan gerakan lampu LED berkelip pada skrin telefon pintar. Maka dengan itu, cikgu akan memasukkan pengaturcaraan ke dalam aplikasi M9 bagi membolehkan ia melaksanakan tugasan yang cikgu kehendaki. Langkah pertama, kita perlu memasuk aplikasi tersebut dengan cara menekan ikon M9 pada paparan skrin telefon pintar. Setelah itu, paparan muka utama M9 akan kelihatan. Langkah kedua, tekan simbol tambah pada paparan utama. Dan pilih grafik design. Langkah ketiga, tekan pilihan background color white selama 2 saat sehingga keluar notifikasi command edit. Langkah keempat, tekan simbol back iaitu simbol anak panah ke kiri dan kita akan kembali semula ke paparan muka utama. Kita akan dapat perhatikan perkataan background color white telah berada pada bahagian paparan utama. Langkah kelima, kita boleh mengubah warna white kepada warna yang lain dengan cara menekan background color white selama 2 saat.
Seterusnya, kita boleh memilih warna kegemaran kita yang lain dan menekan update. Cikgu memilih warna kegemaran cikgu iaitu warna merah. Pilihan warna merah akan dikemaskini pada bahagian paparan utama. Langkah ke-6 ialah menambah masa dengan cara menekan simbol tambah pada paparan muka utama dan pilih pilihan ada. Kemudian, tekan pilihan timer 1 second selama 2 saat sehingga keluar notifikasi Common Edit. Kita boleh mengubah masa dengan cara menekan pilihan timer 1 second selama 2 saat dan tulis beberapa saat yang diperlukan pada bahagian Enter New Value. Setelah itu, tekan Update. Cikgu memilih selama 3 saat. Pilihan masa yang baru sudah tersenarai pada paparan utama. Ulangi langkah 1 hingga langkah 6 untuk menambah 2 lagi pilihan warna dan masa. Seterusnya, langkah ke-7, tekan simbol tambah dan pilih pilihan ada. Tekan pilihan Go to One selama 2 saat sehingga keluar notifikasi Common Edit. Pilihan Go to One adalah bagi memastikan kerja yang dilakukan akan sentiasa berulang semula sehinggalah ia diberhentikan. Maka dengan itu, selesailah penulisan pengaturcaraan mudah bagi lampu LED berkelip di skrin telefon bimbit. Seterusnya, bagi mengoperasikan pengaturcaraan ini, kita perlu menekan simbol 3 titik menegak yang berada di sebelah simbol tambah. Tekan pilihan Run. Kita akan dapat melihat skrin telefon bimbit kita akan berkelip-kelip berubah warna mengikut pilihan warna pengaturcaraan yang telah dipilih. Setiap warna itu akan berubah mengikut pilihan masa yang telah dipilih pada pengaturcaraan. Bagi memberhentikan kelipan warna pada skrin, tekan perkataan Stop di sebelah kanan atas. Kita akan kembali semula ke paparan utama selepas perkataan stop ditekan. Seterusnya, langkah ke-8. Bagi menyimpan tulisan pengaturcaraan ini di aplikasi, kita perlu menekan simbol 3 titik menegak dan pilih Save Project. Kita boleh menamakan tulisan pengaturcaraan ini dengan menulis nama pada file name dan setelah itu kita perlu menekan Save untuk menyimpan tulisan pengaturcaraan tersebut. Cikgu memilih nama projek RBT2. Seterusnya, bagi memadamkan semua tulisan pengaturcaraan pada paparan utama, kita perlu menekan simbol 3 titik menegak dan pilih Clear All. Tulisan pengaturcaraan pada paparan utama telah dipadamkan. Bagi membuka semula fail tulisan pengaturcaraan yang telah ditulis tadi, kita perlu menekan simbol 3 titik menegak dan pilih Open Project.
Pilih filename yang telah kita simpan sebentar tadi dan tekan Open. Tulisan pengaturcaraan yang telah disimpan itu tadi telah dipaparkan semula. Kemudian, murid-murid boleh menekan Run untuk mengaktifkan semula nyalaan lampu LED berkelip. Sekian sahaja video kaedah menulis pengaturcaraan mudah menggunakan aplikasi khas MagnetCode M9. Sebentar tadi, kita telah pun belajar menggunakan aplikasi khas M9 untuk menulis pengaturcaraan mudah bagi mikropengawal. Seterusnya, bagi menguji kefahaman pelajar terhadap pembelajaran yang dipelajari, marilah sama-sama kita menjawab soalan kuis yang telah disediakan. Soalannya, nyatakan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Untuk soalan ini, 3 jawapan diperlukan. Bagaimana murid-murid? Boleh menjawab soalan ini? Baiklah murid-murid, cikgu akan memberi jawapannya. Yang pertama adalah bahagian input. Yang kedua adalah bahagian proses. Dan yang ketiga adalah bahagian output. Kini kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Banyak yang telah dipelajari oleh murid-murid bagi tajuk reka bentuk elektronik ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui mengetahui maksud mikropengawal dan juga maksud mikropemproses. Yang kedua, murid-murid dapat mengetahui bahagian-bahagian yang terdapat pada mikropengawal. Yang ketiga, murid-murid semua dapat menulis pengaturcaraan mudah menggunakan aplikasi khas M9. Sampai kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Cikgu harap semua pelajar dapat menjaga keselamatan diri dan juga hidup dalam sihat sejahtera. Saya, Cikgu Amir, Cikgu RBT anda dengan ini mengundurkan diri. Terima kasih.